Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid 5 teratai sekalian. Okey, apa khabar semua? Okey, baiklah, hari ini kita akan sambung tajuk minggu lepas, Jumaat Penuh Berkat. Okey, kamu semua ingat lagi tak apa yang kita belajar minggu lepas? Minggu lepas kita belajar tentang pengertian solat Jumaat dan juga proses solat Jumaat itu berlangsung. Okey. Okey, siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 119. Okey, kalau tak buka tak apa, tengok apa yang Ustazah tunjukkan ni ya. Ustazah ulang sikit pengertian dia. Okey, pengertian solat Jumaat adalah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dengan didahului 2 khutbah. Okey, ingat solat 2 rakaat yang berjemaah pada hari Jumaat pada waktu zuhur dan didahului 2 khutbah. Okey, baiklah. Hari ini saya takkan sentuh pasal apa benda yang berlaku di dalam solat Jumaat, tapi kita hari ini akan belajar tentang syarat wajib solat Jumaat, syarat sah solat Jumaat, sunnah-sunnah yang boleh dilakukan dan apa yang kamu tak boleh lakukan semasa solat Jumaat. Okey, baiklah. Yang pertama, mari kita tengok syarat sah solat Jumaat. Okey, apa syarat sah dia? Yang pertama, didirikan di dalam binaan yang khusus seperti masjid. Okey, tak boleh solat Jumaat itu dilakukan di padang, di halaman rumah. Tak boleh kena di dalam binaan seperti masjid. Okey, ini syarat sah solat Jumaat Okey, yang kedua, bilangan jemaah yang cukup syarat tidak kurang daripada 40 orang termasuk imam dari permulaan khutbah sehingga selesai solat Jumaat. Okey, apa maksudnya ni? Maksudnya bilangan jemaah yang ada pada waktu itu kena sekurang-kurangnya 40 orang, tak boleh kurang termasuk imam. Daripada mula khutbah tu sampai habis solat Jumaat. Okey, tak bolehlah baru ada 20 orang tapi imam dah cakap, "Jomlah kita start dulu. Nanti kejap lagi 20 orang lain tu sampai." Tak boleh macam tu Kena pastikan cukup sekurang-kurangnya 40 orang baru boleh memulakan solat Jumaat tersebut. Kalau tak sah. Okey, kemudian nombor 3, didirikan dalam waktu zuhur. Okey, solat Jumaat ni tak boleh buat waktu subuh, maghrib, isyak, asar. Tak boleh. Dia kena buat waktu zuhur. Nombor 4, tidak boleh didirikan 2 solat Jumaat pada satu tempat. Okey, sebagai contoh, ada satu masjid ni besar sangat. Dia ada 2 dewan masjid, 2 dewan solat. Dewan solat A, dewan solat B. Lepas tu dua-dua dewan ni buat solat Jumaat yang berasingan. Tak boleh macam tu. Macam mana pun kena hanya ada satu solat Jumaat saja di sesuatu kawasan. Tak boleh ada 2. Okey. Nombor 5, didirikan secara berjemaah. Okey, wajib macam syarat yang nombor 2 tadi kan. Kena sekurang-kurangnya 40 orang. Tak boleh dilakukan seorang-seorang. Tak sah nanti. Okey, kemudian nombor 6, didahului dengan 2 khutbah. Apa maksudnya tu? Okey, kalau kamu ingat minggu lepas kita ada belajar tata cara solat Jumaat di mana khatib akan membaca khutbah yang pertama, kemudian dia akan duduk sekejap dan kemudian dibangun semula untuk meneruskan khutbah yang kedua. Itu maksudnya didahului dengan 2 khutbah. Okey, nombor 7. Belum didirikan solat Jumaat di Koryah yang sama sebelumnya. Okey, tak boleh macam yang kita bincang tadi, tak boleh solat Jumaat banyak-banyak di dalam satu kawasan. Tak sah Lagi-lagi bagi satu perkampungan yang kecil di mana penduduknya tak ramai pun. Jadi kampung itu wajib melaksanakan hanya satu solat Jumaat saja.
Okey, itu adalah syarat sah solat Jumaat tu. Solat yang kita lakukan berjemaah tu. Okey, yang ini bagi syarat wajib bagi individu pula. Yang pertama, individu itu mestilah Islam. Kemudian dia mesti baligh, berakal, lelaki, sihat tubuh badan. Nombor 6 tu bermukim. Tidak wajib bagi yang bermusafir. Bermukim ni dia adalah dia menetap di kawasan tu. Kalau dia bermusafir, dia tak wajib. Tapi kalau dilaksanakan boleh, bagus. Okey, nombor 7 merdeka. Oh ya, lupa saya nak cakap tadi. Okey, tadi kan di dalam syarat sah solat Jumaat nombor 2 tu, bilangan jemaah yang cukup mesti 40 orang termasuk imam. Okey, 40 orang ni bukanlah termasuk kanak-kanak, wanita. Contohnya di dalam masjid tu ada 10 orang wanita. Tak sah, tak dikira. Yang menjadikan ianya sah adalah 40 orang itu adalah orang lelaki, Islam, baligh, berakal dan seterusnya. Okey, semua jelas yang tu mesti 40 orang lelaki, Islam, baligh, berakal, sihat, merdeka. Okey, jelas. Okey, apa amalan-amalan sunat yang boleh dilakukan sebelum solat Jumaat? Okey, yang pertamanya, kamu kena jelas. Amalan sunat ni, kalau kita lakukan, kita dapat pahala. Kalau kita tak buat, tak dapat dosa. Tak ada dosa, jangan risau. Tapi kalau kita buat, kita dapat pahala sunat. Okey, yang pertama adalah memotong kuku. Kenalah handsome. Potong kuku bagi kemas, bersih. Nombor 2, memotong atau mencabut bulu-bulu di badan. Jika ada bulu ketiak yang dah panjang, boleh potong bagi bersih. Nombor 3, mesti mandi sunat Jumaat sebelum kita pergi ke masjid tu. Kemudian memakai pakaian yang terbaik kita ada. Kita ada banyak baju Melayu ni. Kita kena pakai baju Melayu yang terbaik sekali yang kita rasa, yang kita ada. Okey, nombor 5, memakai wangi-wangian. Tak kisahlah wangi-wangian tu adalah wangi-wangian yang sembur ataupun calit. Janji kita memakai wangi-wangian agar kita wangi menghadap Allah. Nombor 6 adalah bersegera ke masjid. Jangan lengah-lengahkan. Kalau kamu tahu Zuhur tu masuk 1.20, tapi satu suku baru nak ke masjid, tak boleh macam tu. Segerakan. Pukul 1 tu kalau boleh dah bersiap sedia nak ke masjid dah. Macam tu. Okey, nombor 7, i'tikaf di dalam masjid. I'tikaf, duduk sebentar di dalam masjid. Kemudian buat solat sunat tahiyatul masjid. Buat solat sunat 2 rakaat ketika lepas kamu i'tikaf di dalam masjid tu. Nombor 9. Okey, kalau kamu dah sampai awal, banyakkan membaca Al-Quran, berzikir dan berselawat. Dan yang nombor 10 adalah diam ketika mendengar khutbah. Ini semua adalah amalan sunat sebelum solat Jumaat. Solat Jumaat. Okey, kita tengok hadis tu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat sebagaimana mandi junub. Mandi junub tu adalah mandi wajib. Lalu berangkat ke masjid lebih awal sehingga mendapat saf yang pertama, maka seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta. Dia dah mandi sunat seperti mandi junub tu, mandi wajib yang sempurna daripada atas ke bawah. Kemudian dia bersegera ke masjid sampai dia dapat saf yang pertama. Umpamanya dia mengorbankan seekor unta pahala dia tu. Okey, hadis ini adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, apa yang kita dapat nilai daripada amalan-amalan sunat ini adalah buat yang disuruh dan tinggalkan yang dilarang. Okey, kita kena buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Cuba sebaik upaya dalam hal ini. Okey, seterusnya. Okey, apa yang perkara dilarang ketika khutbah? Kalau boleh jangan buat benda ni. Yang pertama, tidur. Kalau boleh jangan tidur ketika khutbah sedang berlangsung. Kemudian bermain dan bergurau. Jangan macam tu. Lagi-lagi bila kita nampak geng kita ni, boleh pula gurau-gurau time khutbah tengah berlangsung. Tak boleh macam tu. Okey, kemudian bermain telefon. Kalau boleh nak pergi solat Jumaat tu, tinggalkan je handphone tu dekat rumah. Sekejap je, tak sampai 2 jam pun.
Supaya kalau tak nanti bila kita buat handphone tu kita rasa macam asyik-asyik nak tengok je kan. Kalau boleh tinggalkan sahaja. Kemudian bercakap. Kalau boleh ketika khutbah tu imam tengah membaca khutbah jangan bercakap. Okay, perkara-perkara ini semua dilarang ketika khutbah. Okey, murid-murid semua, mari kita teruskan dengan melihat apa hikmah solat Jumaat ini. Banyak hikmah Allah menyuruh kita melaksanakan solat Jumaat ini. Okey, terutamanya yang lelaki, murid-murid lelaki dengar betul-betul. Kamu buat benda ni setiap minggu kan sebelum zaman Covid ni. Jadi kamu kena tahu apa hikmah dia supaya kamu sentiasa bersemangat nak pergi solat Jumaat. Okey, antaranya ialah yang pertama, melatih diri menjadi hamba Allah yang taat kepada perintahnya. Dia akan menjadikan kita seorang yang berdisiplin. Setiap hari Jumaat bersiap sedia untuk solat Jumaat. Macam tu. Yang kedua, merapatkan ukhuwah dan memupuk perasaan kasih sayang. Bila kita pergi masjid tu, kita jumpa ramai saudara se-Islam kita. Secara tak langsung, dia akan memupuk perasaan kasih sayang antara satu sama lain. Yang ketiga, mendengar nasihat, teguran, bimbingan dan pedoman daripada khutbah. Di dalam khutbah kita tu mesti ada unsur-unsur nasihat, teguran dan bimbingan sesama Muslim. Apa yang kita perlu lakukan. Okey, nombor 4. Mendapat pahala dan ganjaran yang besar. Sebab apa? Sebab kamu melaksanakan ibadah. Okey, nombor 5. Melatih diri melakukan perkara yang baik secara berjemaah. Sebab apa? Kamu solat sama-sama, mendengar khutbah sama-sama. Dia melatih diri kita ni melakukan perkara yang baik secara beramai-ramai. Dan antara hikmah yang terakhir adalah solat Jumaat ni merupakan lambang perpaduan dan kekuatan umat Islam. Dekat sinilah kita boleh nampak betapa kuatnya umat Islam ni apabila melaksanakan ibadah bersama-sama. Okey, seterusnya nota kaki bawah tu kamu boleh nampak yang warna hijau tu. Banyakkanlah ibadah pada hari Jumaat, terutamanya mendirikan solat Jumaat yang sangat dituntut untuk semua umat Islam melaksanakannya. Samping tu, ia boleh mendekatkan diri kepada Allah dan melatih kita melakukan kebaikan secara berjemaah. Okey, kamu kena ingat kalau kamu tak sempat solat Jumaat di masjid, mungkin disebabkan keuzuran ataupun mungkin kamu tengah bermusafir. Jadi kamu tak boleh solat Jumaat secara bersendirian di rumah, tak sah. Kalau kamu bersendirian, kamu kena mendirikan solat zuhur 4 rakaat macam biasa. Okey, semua jelaskan tu. Okey, seterusnya untuk latihan hari ini, ini adalah kredit kepada Asfar Edukids, Facebook Asfar Edukids. Saya ambil rujukan daripada dia, bahan daripada Facebook itu. Okey, hari ini kamu hanya perlu ni je, tuliskan amalan sunat yang kita bincangkan tadi, yang boleh dilakukan sebelum solat Jumaat. Okey, boleh tulis dalam buku tulis kamu. Senaraikan amalan sunat sebelum solat Jumaat. Nanti kalau dah siap, boleh tunjukkan dekat saya. Kamu boleh tulis dalam tulisan Rumi, tapi sebaik-baiknya tulisan Jawi supaya tulisan Jawi kamu sentiasa mantap. Okey, itu saja pada hari ini. Semoga semua sentiasa selamat dan dilindungi Allah. Pastikan semua sihat-sihat saja. Semoga kamu semua di dalam rahmat Allah. Jaga diri baik-baik. Okey, kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah jika dipanjangkan umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.